Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif hafizahullah ta'ala, maka irsyad Allah ta'ala. Irsyad bahasa Arab daripada perkataan arsyada, yurshidu, irsyadan. Bahasa kita panggil apa? Menunjuki. Kan? Menunjuki. Baik, maka irsyad yakni menunjuk Allah Ta'ala kepada bahawa taubat yang dituntut itu, yang dituntut mana? Iaitu yang dituntut oleh Allah Ta'ala pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah oleh kalian kepada Allah taubatan nasuha, sebagai taubat yang nasuha. Jadi dalam ayat itu ada tuntutan mana? Iaitu pada firman-Nya tubu. Sebab apa kita faham ada tuntutan? Sebab dalam tubu itu dipanggil fi'il amar. Kan fi'il amar daripada tub. Azaitaba yatubu taubatan. Jadi amarnya tub, tuba, tubu. Itu orang ngaji kan tasrifnya. Tub, taubat olehmu. Itu satu orang kan. Kalau atasnya tuba, taubatlah oleh kedua kamu. Bila ramai tubu, taubatlah oleh sekalian kamu. Jadi itu fi'il amar. Maka fi'il amar itu dipanggil apa? Talak. Maknanya talak, tuntut. Sebab itu dia guna sini. Maka irsyad yang menunjuk, menunjuki Allah Ta'ala kepada bahawa taubat yang dituntut, dasarnya kita sebut ni, itu taubat yang macam mana? Ialah taubat yang dituntut tu taubat yang nasuha, taubat yang nasuh. Itu yang dituntut kan? Maknanya taubat yang sungguh-sungguh ni, bukan taubat main-main, bukan taubat bahasa kita panggil yang kita dah sebut tu taubat makan cabai kan? Yang kita dah ulang sebutlah taubat makan cabai. Masa pedas tu dia bertaubat, aku taubat dah, lepas ni aku tak makan dah. Lepas tu hilang pedas, 2-3 hari makan pula. Ni orang panggil taubat makan cabai. Maka taubat makan cabai ni dia tak masuk dalam kata taubat nasuh kan? Itu main-main namanya, tak sungguh-sungguh. Maka dalam bahasa hadis, taubat yang macam tu dipanggil taubatul kadzabin, ataupun juga disebut sebagai taubatul mustahzi'in, dipanggil taubat orang yang bohong kan? Ataupun dipanggil taubat orang yang bersenda-senda main, berolok-olok. Tak apa, aku taubat dah. Lepas tu dah lebih kurang macam cerita P. Ramlee mak mentua dia Kasim, mak taubat dah. Kasim selamat. Lebih kurang macam tu lah. Jadi jangan gitu, kerana taubat itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Kerana tidak ada di dalamnya khalisah, ikhlas. Tidak ada di dalamnya sadiqah, taubat yang benar. Yang no di sini ialah taubat yang khalisah, sadiqah. Lepas tu dia sebut sini kerana sebab apa yang dituntut tu taubat sahih? Kerana taubat yang khalisah, taubat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, yang nasuha, yang banyak memberi nasihat jangan ulang lagi, jangan patah balik kembali buat apa yang dia bertaubat tu. Itu makna nasuh. Nasuh maksudnya yang memberi nasihat. Nasuh ada wazan fa'ul tapi dengan makna isim fa'il, iaitu nasih, nasihah. Jadi taubat yang memberi nasihat, apa mana beri nasihat? Yakni yang memperingatkan, jangan buat lagi, jangan patah balik, jangan ulang balik dosa atau kesalahan yang kau telah bertaubat daripadanya itu. Itu maksud nasuh. Yang banyak bagi nasihat, yang banyak bagi peringatan, yang banyak memberi bagi dorongan agar supaya tiada kembali balik, patah balik buat dosa atau maksiat yang ia telah taubat daripadanya itu. Itu mana nasuh tu. Baik, ini yang dituntut. Dia kata mana? Itulah yang taubat yang khalisah, itulah yang dituntut. Itu yang dituntut, yang dituntut oleh syariat. Kena kata itu yang dituntut oleh syarak, yang dituntut oleh Tuhan punya syariat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita hamba-Nya ni bertaubat, taubat yang nasuha, taubat yang khalisah, sadiqah, bagi taubat yang benar, yang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Itu baru perjalanan kita nak menuju kepada Allah. Itu perjalanan kita tak ada sangkut, lancar, elok ya. Baru perjalanan kita je lancar, elok. Jangan kita buat perumpamaan dah lah. Kereta kalau enjinnya tak ada sumbat, kaparitanya tak sumbat, enjinnya elok, dia jalan lancar, elok. Elok, sejuk jalan. Enjin pun tak panas sangat, dia pun berehat, relax, jalan straight sampai. Kadang-kadang orang panggil tak ada berhenti, RNR pun straight jalan sampai ke destinasi. Elok enjin tu. Tapi setengah kereta tak boleh sampai ke RNR, kena berhenti, bagi sejuk sikit, bagi dia relax sikit. Ditaruh enjin lah, sebab dalam tu kotor kotor. Macam orang ada penyakit sampai nampak pantang, nampak RNR, kena berhenti bila berhenti nampak RNR. Pasal apa? Penyakit kencing manis. Orang kencing manis ni dia kencing kerap berhenti nampak berhenti sakit. Pesan pula dekat driver ni, kalau jumpa RNR lagi berhenti pesan. Pasal berhenti kerap, perjalanan tak lancar, pasal kencing manis. Dia dah penyakit kencing manis. Orang yang kencing manis dia kencing kerap. Bila dia kencing kerap, dia berhenti kerap, kira nak kencing lagi sampai nak kencing. Kadang-kadang tak kencing pun dia kencing orang ni. Tahu kencing orang, berhenti, aku nak terkencing ni. Tapi tak kencing pun dia kencing orang lah tu. Itu mana kencing orang. Faham tak kencing orang? Bohong orang, tipu orang, itu pun kencing orang juga. Dia macam tu passion dia. Jadi perjalanan kita tersangkut-sangkut. Yang nak boleh sampai away, sejam away, tentu jadi
sampai orang panggil lebih daripada jam. Itu kita nak perjalanan kita jadi lancar. Bila perjalanan lancar, dia sampai cepat, sampai dengan selamat, elok. Demikianlah dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Yang kita ni memang realiti sekarang kita berjalan musafir. Tidak ada istilah kita ni mustautinatih dunia, muqimatih dunia, kerana realitinya kita adalah orang yang sedang musafir, orang yang berjalan. Jalan ke mana? Ke akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan menuju Allah ini, nak bagi lancar perjalanan kita, kan, maka kena suci, kena bersih. Bila kena suci, kena bersih daripada dosa dan kesalahan, maka kita kena bertaubat. Taubat tadi mesti taubat yang khalisah, sadiqah, taubat yang ikhlas, yang benar. Kerana itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Kalau begitu, kita nak tahu bagaimanakah taubat yang benar, taubat yang ikhlas. Maka tengok dia kata, maka tiada dapat tiada, tiada dapat tiada, maknanya mesti. Kan? Mesti daripada menyempurnakan segala rukunnya, rukun taubat dan syaratnya, syarat taubat. Jadi seorang itu bila mana dia nak bertaubat supaya perjalanan dia menuju kepada Allah itu lancar, maka dia tak dapat tidak mesti kena tahu, kan, rukun-rukun taubat dan juga syarat-syarat taubat. Maka kita tengok. Dan berkata oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya yang berkah, yaitu kitabnya yang berkah itu Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin orang panggil kitab hadis, tapi mengandungi dalam tu pelbagai ilmu, tapi dia lebih khusus kepada akhlak, yakni tasawuf. Dulu kita baca dah kitab ni hak Arab tu, tapi ta'bir. Pasal apa ta'bir? Anak murid lari. Lepas tu kita baca juga Jawi, kita Riyadhus Shalihin Jawi tu kita baca juga, pun ta'bir juga. Nampaknya kena baca balik. Nanti kita nak buku tak mana masa dia tu. Sayang kan, kita mengaji kitab tu dengan palang Riyadhus Shalihin hak Arab, tapi kita pakai syarah dia Dalilul Falihin Lituruqi Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Allan As-Sadiqi Asy-Syafi'i di 4 jilid kitab Dalilul Falihin. Bagus sebab dia lebih ke tasawuf, dia tarbiyah. Itu Imam Nawawi, penulisnya Imam Nawawi. InsyaAllah nanti kita tengok masa dan kita baca balik, walau satu hadis pun tak apa, bagi berjalan lama-lama habis. Jangan dasarkan. Memang tanya baca satu hadis, bila nak habis kita tak salah kira habis, kira baca kan. Kalau baca 10 hadis pun, kalau baca satu kitab ni 100 hadis pun esok mati. Kita nak mengaji sampai mati, baca 10 hadis tak ada nampak esok mati lah. Kalau kita baca satu hadis dan buat ni dulu, baca hadis depan dan buat pula, sebab lepas kita dah buat dah. Kan, sekurang-kurangnya sekali lalu kita beramal, maka masuklah kita ni dalam kategori orang yang beramal.
walaupun satu kali cukup. Baik, maka kita tengok apa Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia kata bermula taubat itu wajib. Ya taubat wajib tu daripada setiap dosa. Apa maksud taubat itu wajib? Iya, kita tulis sikit. Yakni wajib taubat itu adalah satu perkara yang diijma'kan ke atasnya. Ni itu. Yakni wajib taubat itu adalah satu perkara yang mujma'un alaih. Mujma' alaih maksudnya perkara yang diijma' ulama ke atasnya, yakni ke atas wajib taubat tu. Perkara ni tak ada khilaf. Kulah kita kata bertaubat daripada dosa ni khilaf ulama. Nak taubat tak apa, tak taubat tak apa. Tak ada qaul tu, tak ada. Perkara ni ijma', tak ada khilaf. Kan? Sebab apa? Yang kata ijma', jelas dalam Al-Quran Tuhan sebut ayat yang kita baca, tubu taubatan nasuha, ayat yang kita baca tadi. Tubu tu fi'il amal. Fi'il amal tu maknanya tolak, tuntut. Tuntut wajib. Wajib bertaubat. Kan? Baik. Lepas itu daripada setiap dosa. Apa maksud daripada setiap dosa? Kita tulis. Yakni sama ada dosa kecil yang zahir atau dosa besar. Tak kira sama ada dosa kecil atau dosa besar, wajib atas dia bertaubat. Ini tak ada khilaf. Tak ada khilaf ulama. Maknanya apa? Maknanya tiada beza antara dosa kecil atau dosa yang besar. Tak beza, yakni pada wajib bertaubat. Tak ada beza. Dosa kecil pun wajib bertaubat, dosa besar pun wajib bertaubat. Bahkan dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, orang yang menangguhkan, melewat-lewatkan atau menunda-nundakan taubat, maka itu jadi satu dosa pula. Itu jadi satu dosa pula. Dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, ulama ahli sunnah kata apa? Ta'khirul dhanbi zambun akhar. Menta'khirkan ta'khirut taubati. Ta'khirut taubati zambun akhar. Melewatkan, menundakan bertaubat itu adalah satu dosa yang lain pula. Jadi maknanya apa? Maknanya berhajatlah seorang yang menunda atau melewatkan taubat itu, dia berhajat kepada 2 kali taubat. Taubat yang pertama iaitu taubat daripada maksiat atau dosa yang dia buat. Taubat yang kedua iaitu taubat kerana melambatkan bertaubat. Jadi 2 kali kena taubat. Itu dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah. Kan? Jadi banyak tu macam yang kita dulu tinggal semayang dulu, tak bertaubat, tak qada. Mailah baru nak taubat, kena banyak kali taubat. Banyak kali. Siapa seorang tinggal semayang? Siapa seorang lewat-lewatkan qada atau lewat-lewat bertaubat? Kena taubat banyak. Kena banyak bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka Imam Nawawi kata lagi,
Maka jika maksiat itu antara hamba dan antara Allah Ta'ala, tiada bersangkut ia maksiat itu dengan hak adami, hak anak Adam. Itu dipanggil apa? Tiada bersangkut tu dipanggil dalam ngaji nahu dipanggil ataf bayan. Ataf bayan. Apa makna ataf bayan? Maknanya ataf sambung cerita, dia nak menerangkan apa maksud maksiat antara hamba dan Allah. Maksudnya tak bersangkut pun dengan manusia, tak bersangkut pun dengan orang lain. Ni antara kita dengan Allah saja, tak bersangkut dengan orang lain. Itu panggil ataf bayan. Ataf dalam nahwu dia panggil sambung cerita, bayan menerangkan. Jadi sambung cerita nak terang apa? Nak terang apa makna antara Allah, antara hamba, seorang hamba dan antara Allah. Ada nampak tak bersangkut ia maksiat itu dengan hak adami, hak manusia, anak Adam, hak lain. Tak bersangkut. Ini antara kita dengan Tuhan saja. Maka baginya tu jawab bagi jika. Maka baginya bagaimana? Bagi taubat tadi 3 syarat. Bagi orang yang nak bertaubat tu 3 syarat. Kalau maksiat itu bersangkut pun antara hamba dengan Allah, jadi ada baginya 3 syarat. Yang pertama daripada 3 syarat itu ialah bahawa meninggal ia at-taib. Ia itu dia merujuk pada taib. Taib itu orang yang bertaubat. Bahawa meninggal ia orang yang bertaubat itu daripada maksiat itu. Jadi orang yang nak bertaubat tu ketika dia nak bertaubat, ketika tu dia kena tinggal maksiat tadi. Sebab tak ada makna kalau tengah buat maksiat dia bertaubat. Contoh macam ni, dia minum arak, astagfirullahaladzim, tapi dia minum juga, tak ada makna bertaubat. Jadi kalau dia nak bertaubat daripada minum arak, dia kena tinggal minum arak tu. Itu baru nama meninggal. Kalau tengah duk minum gak duk langgar, tapi mulut duk astagfirullah, 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 aku bertaubat. Itu tak nama meninggal. Faham tak? Yang nama meninggal ni maksudnya waktu ketika dia nak bertaubat tu dia kena tinggal terus maksiat, dosa yang dia buat tadi. Itu baru nama meninggal. Baik. Maka meninggal tu dia ada syarat dia pula. Syaratnya kerana Allah, bukan kerana takut, bukan kerana riak, bukan kerana yang lain. Tapi kalau dia tinggal maksiat tadi ni kerana takut apa orang kata, ataupun kerana takut kawan lari, ataupun takut kerana anak bini lari dan sebagainya, bukan kerana Allah, maka taubatnya itu tidak dikira. Sebab dia bertaubat tadi bukan kerana Allah. Itu syarat ya, kerana Allah. Baik. Dan yang kedua, yakni daripada syarat 3 syarat tadi ni, bagi orang yang nak bertaubat, dia kata bahawa menyesal ia taib. Ia orang yang bertaubat itu menyesal atas perbuatan maksiat itu. Jadi maksiat yang ia bertaubat daripadanya itu. Syaratnya kena ada penyesalan. Bahkan kata ulama, ni syarat yang besar sekali. Kalau tinggal saja tak menyesal, tak jadi juga. Sebab tu dalam hadis disebut an-nadamu taubatun. Nadam, menyesal itu ialah taubat. Kan? Maka
Maka ulama bahas apa maknanya an-nadamu, dengan makna rukun yang besar sekali daripada taubat itu ialah menyesal. Sebab kalau takat tinggal saja boleh jadi dia tak menyesal, tapi bila sebut kata menyesal, insya-Allah dia tinggal. Gitu. Maka diambil bandingan seperti mana hadis Arafah, al-hajju arafatun, sama dengan makna mu'zamu arkanil haji arafatun. Yang besar sekali daripada rukun haji itu ialah apa? Wukuf di Arafah. Itu yang paling besar kan? Wukuf itu penting. Sebab tu kalau orang pergi buat haji, dia tak wukuf di Arafah, maka haji dia tak ambil kira. Walaupun dia boleh tawaf di Baitullah, dia boleh sa'i di tempat sa'i kan, tapi tahun depan dia kena pergi buat lain. Sebab haji dia itu dipanggil haji fasid, sebab tidak ada wukuf di Arafah. Dia luput wukuf di Arafah. Walaupun dia dapat tawaf, dia dapat sa'i, tapi tak dapat wukuf, maka hajinya dipanggil haji fasid. Ini pun begitu. Sama dengan hadis tu, ulama kiaskan an-nadamu taubatun, bermula menyesal itu ialah taubat. Dengan mana rukun taubat yang paling besar sekali ialah menyesal. Syarat dia apa? Syaratnya menyesal tadi kerana Allah. Sama juga, tinggal kerana Allah, menyesal pun kerana Allah juga. Bukan dia menyesal kerana takut di penjara, takut kawan lari, takut bini lari, takut macam-macam takut lah. Tak, bukan begitu. Kerana Allah baru dia ambil kira. Habis. Dan yang ketiganya, ketiga daripada syurut, syarat-syarat tadi ni, bahawa berazam ia taib, ia orang yang bertaubat itu azam tiada kembali kepadanya, yakni kepada maksiat yang ia taubat tadi selama-lamanya. Azam, aku tak mau patah balik dah kepada maksiat aku taubat tadi selama-lamanya. Baik. Bila cukup syarat ni, maka sahlah taubat ni. Tapi bila luput satu syarat, apa jadi? Tengok. Maka jika luput salah satu, kita faham bila sebut salah satu, maknanya 3 syarat tadi mesti berimpun. Sebab disebut salah satu, di situ dapatlah kita faham bahawa 3 syarat tadi mesti berimpun. Sebab syarat ni dia kadang-kadang dia ada satu pun cukup dah, tak syarat berimpun. Tapi kadang-kadang syarat ni dia syarat berimpun ke semua, kena ada ke semua, baru sah. Maka kita nampak di sini pada ibarat kitab tu, maka jika luput salah satu, kita faham dari situ bahawa 3 syarat tadi mesti berimpun. Kalau luput salah satu daripada 3 syarat ini, maka tiada sah taubatnya orang yang bertaubat itu. Taubatnya tidak sah, dan bahkan taubatnya itu membagi jadi kurang. Itu tidak sah taubat yang sempurna. Ambil itu jika ada maksiat itu bersangkut paut seorang hamba dengan Allah, dia tak bersangkut paut dengan orang lain. Baik, kita ni manusia, kita sebab apa? Sebab kita ni ada muamalah. Maka muamalah kita ni ada 2, muamalah kita dengan Allah, muamalah kita dengan manusia. Kan kita ni manusia, tak lepas daripada bergaul dengan manusia. Bila tak lepas kita daripada bergaul kita dengan manusia, tentu ada salah silap kita dengan manusia. Maka Imam Nawawi kata, dan jika ada maksiat itu
Yang ni maksiat yang ia kehendaki bertaubat tu. Tulis gitu. Dan jika ada maksiat itu, yang ni jika maksiat yang ia orang yang bertaubat tadi berkehendak bertaubat. Kalau maksiat itu bersangkut paut, ia maksiat dengan Adami, dengan anak Adam, dengan orang lain. Orang lain. Contohnya seperti kita mengumpat orang lain. Itu sangkut paut dengan orang tu. Atau kita mencuri barang orang lain. Itu sangkut paut dengan orang. Atau kita merampas orang lain, barang kata orang lain, itu bersangkut paut dengan orang. Contohlah. Atau kita berhutang dengan orang. Berhutang tu tak maksiat lah, tapi yang maksiatnya bila tak bayar hutang. Itu sangkut paut dengan orang semua tu. Sangkut paut dengan orang. Itu contoh-contoh yang lain lah. Kita ambil cangkui orang, tu orang. Jangan duk ambil tak tawan cangkui orang. Jangan duk buat mudah. Nampak cangkui, orang aku, abang aku orang lah. Jangan duk buat belayang buruk begitu. Kan? Hak orang jangan duk ambil, hak orang kena tanya dulu. Ni hak siapa ni? Pinjam Zat, lagi hantar balik, bagi balik. Ni ambil sengap ya. Wah, hak sendiri. Susah. Itu sangkut paut dengan orang. Sangkut dengan orang ni payah. Kalau sangkut dengan Tuhan ni senang. Sebab apa? Tuhan Maha Pemurah. Orang ni dia kedekut. Tiada maaf bagi utak halai dunia akhirat. Jenuh. Jenuh. Tuhan dia Maha Pemurah. Dia pengampun. Manusia ni dia kedekut. Walhana bana maaf tu bukan kena seduit pun. Bahkan itu lebih besar lagi kan pahala. Tapi dia yang kedekut nak bagi maaf ke orang, susah. Baik. Maka dia kata, maka syarat-syaratnya, syarat-syarat taubat itu 4. Ditambah satu lagi. Mana? Iaitu yang keempat itu 3 yang tersebut, 3 hak tersebut tadi, meninggalkan, menyelesai azam. Itu 3 yang tersebut. Dan yang keempatnya ialah bahawa melepas ia taib, orang yang bertaubat itu daripada hak tuannya. Apa makna melepas? Melepas tu maksudnya kita bagi balik. Kalau ada barang tu, kita bagi balik barang tu. Kalau barang tu tak ada, kita berkira dengan dia. Macam mana ni dulu aku ambil barang ni, aku nak ganti balik, nak bayar balik. Kalau kawan tu kata, nak bayar balik, kita pun kena pergi beli barang yang kita ambil tu, bagi balik ke dia. Nah, ambil. Hoi menaci, aku ambil yang buruk. Aku beli yang baru. Tak kira baru ke buruk, siapa suruh ambil hak aku? Contoh kan. Baik, kena bayar balik. Baik, lepas tu tak kedai. Barang yang kita ambil tu tak ada jual. Cari kata tempat. Kedai tu, kedai ni tak ada jual. Barang ni barang lama dah habis dah. Kita pun buka lah dalam Facebook, buka Shopee, tengok Shopee pun tak jual, habis dah. Lepas tu nak buat macam mana? Tuan dia kata, kena bayar. Tuan dia kata, kena bayar. Berapa harga? Contohnya RM100. Bagi RM100 ya. Lepas tu selesai. Lepas. Tu maksud melepas. Lepas dah kita. Tu maksud melepaskan tu. Jangan silap melepas tu lagi hidup pergi jamban pula. Sagi silap ni dalam kita sebut buat melepas ya. Sagi pergi berak depan rumah kawan tu pula. Melepas kan. Jangan silap faham tu. Melepas ni maknanya kita bayar balik atau ganti balik barang yang kita ambil itu. Baik. Maka jika ia mana? Ia maksiat yang bersangkut dengan anak Adam tu.
Tak baik kembali ke situ. Maka jika ia maksiat yang bersangkut dengan anak Adam, contohnya kita ambil harta orang, itu maksiat, itu bersangkut dengan orang, kan? Jika ada ia maksiat tadi ni harta, jadi ambil harta tu kita buat contoh lah, seperti mana? Seperti cangkui ke, parang ke, itu contoh lah. Buatlah contoh-contoh yang lain. Kita ambil cangkui orang, tabak ke orang tu. Kita ambil parang orang, tabak ke dia. Dah lah tabak, tantang pula. Buat tukun begini. Lama-lama parang tu hilang, pergi ke mana tu. Nabi ganti balik kalau harta, dia kena buat syahadat. Atas seumpama harta tadi, niscaya mengembali ia taib akan harta atas seumpama itu kepadanya, yakni kepada tuannya, kepada hak tuannya tadi. Kita kembali balik kepada tuan dia. Kembali itu kita tulis di bawah tu, atau di atas tu, atau di tepi tu, tulis kembalikan balik harta tadi, tulis yakni jika harta itu masih ada. Kayak gitu, yakni jika harta itu masih ada. Contoh kita buat sebut ni, kita ambil cangkui orang, lepas tu kita bagi balik lah cangkui itu. Kalau cangkui itu masih ada, ambil balik, minta maaf lah, tak halai, aku ambil cangkui hang itu, tak habak. Jadi aku menyesal, aku nak bertaubat lah. Ambil balik lah, aku tak mahu. Buat yang tu baik, kan? Kalaulah cangkui yang kita ambil tadi tak ada dah, maka langkah yang kedua, ganti balik. Dengan makna kita pergi ke kedai beli cangkui lain, cangkui baru yang semacam dengan hak kita ambil hari itu tu. Kalau cangkui itu contohnya cangkui cap boya, kita kena beli juga cangkui cap boya. Kan kat cangkui itu dia ada gambar boya, kadang-kadang dia ada gambar lain kan, ada gambar loceng lah, ada gambar. Tengok, kalau cangkui yang kita ambil itu ada cap boya, kena beli cap boya, ganti balik, sama balik dengan hak dia tu, kan? Tu gitu. Baik, fardu takdir lagi kita kata, kita nak beli cangkui cap boya tu, cangkui tu pun dah tak ada, stok habis dah. Barulah kita ambil seumpama dengan dia. Tengok yang seakan-akan lah, yang seumpama dengan dia, bagi. Baik, kalaulah kita kata cangkui jenis tu tak ada dah lah, ni semua jenis cangkui jenis-jenis lain, maka langkah yang ketiga, iaitu mana? Kita bayar balik harga cangkui, harga yang seumpama dengan dia. Dulu cangkui yang kita ambil itu contohnya harganya RM10 katakanlah, maka kita pergi dekat tuan dia, aku ni cari cangkui macam hari tu tak ada dah lah, ni nak lah ambil duit, aku bayar balik lah harga. Itu cara untuk kita melepaskan, kan, melepaskan dia. Begitu. Baik, macam mana pula kalau kes dia begini? Kes dia macam ni, kan? Jiran kita dia tanam pokok sebelah tanah dia lah, tapi pokok tu dia berjuntai main masuk dalam tanah kita, kan? Buah-buah pun masuk tanah kita, kita pun ambil buah tu makan.
Ini dikira guna, dikira ambil hak orang juga. Sebab apa kata hak orang? Pokok tu bukan kita tanam, dia yang tanam. Dia tanam tapi daun dia, ranting dia, dahan dia main masuk dalam kawasan tanah rumah kita. Jadi hak kita? Tak jadi hak kita. Lepas tu kita kena tebang. Sebelum tebang tu kena cara dulu. Jangan pakai cantai terus. Ni pokok ni masuk dalam kawasan tanah aku. Aku tebang sebab aku. Tak boleh. Kena bicara dengan tuan dia dulu. Ni macam mana ni? Kira bicara dulu. Kalau borok masuk ni aku nak tebang, bagi dah. Tak apa, tebang, tak apa aku bagi. Kalau buah jatuh belah nak makan pun tak apa bagi. Tak apa je kak. Ni tak kita pergi tebang ataupun kita terus ambil makan. Ini salah. Sebab masuk dalam hak adami. Jangan buat mudah lagu tu. Jangan buat mudah lagu tu. Sebab dia bukan di bawah tasarruf kita. Bila kita tasarruf di bawah milik orang lain, berarti kita zalim. Kita terima zalimi orang lain. Sebab zalim ni maksudnya apa? At-tasarruf fi milkil ghair, iaitu perintah di dalam milik orang lain. Benda tu bukan milik kita, tapi kita dah pergi perintah. Itu namanya zalim. Zalim dengan manusia. Itu maksiat bersangkut paut dengan hak adami. Bahaya. Nanti jangan dia buat mudah-mudah. Tak apa, dia bagi ikut. Jangan dia ikut. Tak boleh. Jangan dia buat mudah. Jangan dia buat mudah. Benda ni. Baik. Dan kerana taubat itu awal tangga pada mi'raj salikin kepada Allah Ta'ala. Situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.